Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Majlis kita ini dikelumuni oleh para malaikat bukan sampai ke arash ya, sampai ke langit sahaja. Sampai ke langit bukan sampai ke arash. Kalau riwayat je bukan sampai ke arash. So kalau dengan lafaz-lafaz hadis tu kita berihtiyat lah. Maksudnya kita kalau boleh kita buat sesuatu tadi, perkara tadi tepat dan hampir tepat. Ya. Dan kita telah baru tadi baru buka pendaftaran untuk daurah sesi kedua. Pada kawan-kawan yang mana memesan buku pada daurah sesi pertama, penghantarannya agak lewat. InsyaAllah saya bawa nak hantar hari ini. Sebab kalau dalam ada jilid 1 tadi, sebab cetak baru siap semalam, saya dah pergi ambil di kilang untuk jilid 1 sudah siap dicetak, yang cetakan tambahan lah. Jadi saya ada cetak tambahan dalam 1000. So saya baru pergi ambil. Masya Allah. Jadi insyaAllah lah yang siapa memesan buku tu, yang memesan kitab tu akan dihantar hari inilah insyaAllah. Dan siapa yang belum ada jilid pertama dengan tuan-tuan, boleh pesan buku melalui admin tadi 017 603 4897. Dan pendaftaran telah dibuka hari ini. Pendaftaran ditutup pada 11 hari bulan. Jangan lupa ya, pendaftaran ditutup 11 hari bulan. Nanti 11 hari bulan tu gegas nak buat selepas 11 hari bulan. Jadi perancangan awal lah ada dalam hari ni 4 hari bulan campur 11, 7 hari. Ada 8 hari kita ada masa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berada kepada hari ini alamat-alamat munafik. Jadi dosa-dosa besar sudah habis dalam bab pertama lah, fasal pertama yang dibawa oleh pengarang, iaitu bab dia ada 2 kan, dalam setiap bab dan setiap kitab ada 3 fasal. Fasal pertama, fasal kedua dan fasal ketiga. Dan fasal pertama hadis yang ke-7 akan menceritakan tanda-tanda munafik. Alamat-alamat munafik itu tanda-tanda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasun zada muslim wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim thumma ittafaqa idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza tumina wa idza utumina wa idza utumina. Khana dia fi'il majhul. Utumina. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamat munafik ada 3. Imam Muslim dalam riwayat beliau menambah bahawa apa maknanya menambah 3 itu apa? Iaitu walaupun dia berpuasa atau menunaikan solat dan mendakwa bahawa dia seorang muslim. Walaupun dia berpuasa. Jadi sebab tu kita kata alamat munafik ada 3. Jadi munafik, alamat munafik ni ialah alamat munafik yang terdapat pada orang-orang munafik i'tiqadi.
Tapi kalau orang Islam yang ada sifat seperti ini, dia adalah munafik amali lah. Dia adalah munafik amali. Dia adalah munafik. InsyaAllah Tuan Rashid pun, saya tersilap post baru ni, minta jilid 1, jilid 2. InsyaAllah hari inilah saya postkan, insyaAllah. Jadi walaupun dia berpuasa, menunaikan solat dan mendakwa bahawa dia seorang Islam, kemudian mereka berdua, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersepakat, berittifaq di dalam riwayatnya, ni tambahan, walaupun dia berpuasa, menunaikan solat dan mendakwa bahawa dia seorang Islam. Ini munafik i'tiqadi. Ini munafik i'tiqadi ni. Ni asal alamat tu dari kita diambil daripada orang munafik i'tiqadi. Dan munafik i'tiqadi ni, bila alamat ini didapati pada orang Islam, maka dia akan menjadi munafik amali lah. Dan kita dah beritahu dah, munafik amali ni ada selepas Rasulullah SAW dalam perbincangan alamat munafik dahulu. Jemaah, mereka bersepakat dalam riwayat mengatakan apa tu tanda-tandanya. Apabila dia berkata, maknanya dia bercakap, maka dia akan berdusta. Apabila dia berjanji, dia akan memungkirinya. Dan apabila diberi amanah, dia mengkhianatinya. Ini tanda dalil-dalil orang munafik. 3 sekali bersepakat. Cuma tambahan Imam Muslim di atas tadi. Namun Sayyidina Abu Hurairah diulang walaupun hadis sebelumnya juga daripada beliau. Semalam wa anhu kita kata, sebab sebelum tu hadis Sayyidina Abu Hurairah. Sekarang hadis sebelumnya juga Abu Hurairah. Kalau hadis yang ke-53 riwayat tu Abu Hurairah. Tapi semua hadis yang ke-54 kita tak tulis dalam tulisan Rumi tu, iaitu sebenarnya hadis 54 wa fi riwayat Ibnu Abbas. Seolah-olah hadis tu diakhiri dengan riwayat Ibnu Abbas. Sebab itu hadis Sayyidina Abu Hurairah diulang kembali. Wa an Abi Hurairah diulang kembali di situ. Tidak menunjukkan bahawa hadis diriwayatkan hadis yang sama lah. Jadi kita kata dalam penerangan 276, tapi penerangan dalam 278 ni Sayyidina Abu Hurairah diulang walaupun hadis sebelumnya juga daripada beliau. Ini kerana pada bahagian akhir hadis sebelum ini terdapat riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi seolah-olah riwayat Sayyidina Abu Hurairah ini ialah hadis yang baru. Sebab itu pengarang menulis satu-satu benda tu kan. Tengok begitu telitinya ulama'. Satu-satu benda sebagaimana yang dia inginkan, yang beliau inginkan. Itulah di antara syarat kelima. Apa yang saya inginkan. Ada 6 kan dalam syarat doa yang didoakan oleh pengarang kedua, iaitu Sahibul Mishkat. Iaitu dia kata, dia ada syarat kelima tu. Keinginan kelima tu, permintaan kelima tu, dia ingin untuk masukkan untuk apa itu, banyaklah dia akan masukkan bab-bab dan sebagainya. Keinginan itu dizahirkan oleh beliau. Dan kadang-kadang keinginan itu tak sama secara zahir. Apabila dilihat dari sudut zahir, tak sama sebagaimana apa yang beliau telah dakwakan. Tapi sebab itu beliau telah mengatakannya balik. Jadi beliau telah menyatakan balik. Apakah supaya tidak terlimburnya, tidak timbulnya, maknanya persoalan yang akan dikemukakan. Okey. Munafik, makna munafik dalam hadis ni merujuk kepada makna munafik amalilah. Munafik secara amalilah, sebab pengarang telah mengatakan al-alamatun nifaq, an-nifaq tadi kita nak berbicarakan tentang munafik amali, sebab munafik hakiki sudah tidak ada selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittifaq riwayat di situ ada. Ittifaq riwayat tu wa in sama wa shalla wa za'ama. Itu adalah riwayat yang ditebihkan oleh Imam Muslim. Kalau ittifaq tu iaitu iza haddasat. Di situ haddasa di antara ittifaq. Allahu akbar. Munafik ialah jika alif lam, tapi kita tengok pula, jika alif lam yang kita maksudkan di dalam an-nifaq tadi, dalam alamat tadi, masih lagi kita ulama membahaskannya. Jika alif lam tu alif lam di sini alif lam istighraqi, ia menunjukkan munafik hakiki. Alif lam istighraqi, alif lam yang merangkumi kesemua.
Munafik yang merangkumi ke semua munafik. Jadi munafik ni terbahagi kepada dua, munafik amali dan munafik hakiki. Kalaulah dikatakan pada alif lam an-nifaq, itu alif lam munafik, alif lam istighraqi. Alif lam istighraq ni merangkumi ke semua perkara yang nak disampaikan di dalam nifaq tadi. Semua benda dalam nifaq. Jadi nifaq dah kita bagi pada dua, iaitu hakiki dan majazi, iaitu hakiki dan amali. Munafik i'tiqadi ataupun munafik hakiki, iaitu kita panggil dia munafik i'tiqadi, dan munafik majazi iaitu munafik amali. Gitu. Dia boleh panggil juga i'tiqadi, hakiki atau amali. Hakiki sama dengan i'tifaqi, hakiki sama dengan i'tiqadi, amali sama dengan majazi. Dia boleh kurang di situlah. Munafik secara amali. Kalau kita maksudkan alif lam, tapi kita dah kata di sini maksud pengarang ialah munafik amali, tapi boleh dimaksudkan munafik hakiki bila alif lam tadi. Sebab alif lam ada 4 kan? Alif lam istighraqi, alif lam jinsi, alif lam ahdu zihni, alif lam ahdu khariji, alif lam jinsiyah. Alif lam istighraqi ni, apabila alif lam tu masuk pada satu-satu perkataan, maka dia menunjukkan keseluruhan perkara tersebut. Itu maksud dia. Dan alif lam ni alif lam ta'rif lah, iaitu alif lam ma'rifah, Misalnya kita kata alhamdu. Saya ulangkan kembali mengenai alif lam ni, supaya insyaAllah nanti kali-kali kedua dah ingatlah. Hamdu tadi hamdan lah kalau masdarnya. Kalau kita baca hamida yahmadu hamdan, hamida yahmadu hamdan, bab sami'a yasma'u. Dalam bab ni dipanggil bab sami'a yasma'u. Hamida, sami'a, fa'ila. Jadi hamida yahmadu iaitu fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u. Jadi hamdan ni ialah masdar dia. Kalau kita baca mansub ialah sebab dia maf'ul mutlaq. Sebab tu kita kalau dalam tasrif kita baca hamida yahmadu hamdan. Tapi kalau sebutan biasa alhamdulillah. Dan kalau dia jumlah ismiyah, kita jadikan dia marfu' di situ sebagai mubtada. Jadi hamdan, alhamdu. Hamdu ni satu ta'rif, pujian. Oleh kerana alif lam yang dimasukkan pada hamdu ni istighraqi, maksudnya semua pujian lah. Bukan pujian-pujian tertentu, semua bentuk pujian lah. Sebab tu kita panggil dia, sebab tu kita terjemah dia segala pujian. Sedangkan hamdan ni ialah masdar. Masdar ni dia menunjukkan dua keadaan, hay'ah atau marrah. Hay'ah atau marrah menunjukkan situasi, keadaan. Hay'ah macam mana keadaan pujian tadi, dan hay'ah tu bilangan pujian itu. Hay'ah dan marrah tu bilangan pujian. Jadi apabila masuknya alif lam istighraqi, maka kesemua pujian lah, segala pujian. Sebab tu kita kata segala puji-pujian. Hamdan tu kalau terjemah dalam Melayu, puji, dia perkataan asal dia puji. Bila dia dimasdarkan, dia kena ada an di belakang. Ke, an, pe, an, me, an. Kalau jumlah-jumlah tu kan menggariskan, tu dia jadi masdar dia. Garisan, biasa. Tua, penuaan. So dia dah jadi masdariyah. Itu terjemah dalam bentuk masdariyah. Sebab tu kita terjemah dalam bahasa Arab, kita tengok keadaan masdariyah Melaka. Sama ada dia masdar itu pun boleh terjemah dalam bentuk fa'il. Macam-macam. Sebab tu kadang-kadang dalam terjemahan kita duduk dengan ustaz-ustaz, ada ustaz suka menterjemahkan masdar itu dalam bentuk fa'il. Ada ustaz suka menterjemahkan masdar itu dalam bentuk pe, ke, an, me, an dan sebagainya. Itu pun satu kaedah dalam terjemahan dalam bahasa Melayu. Nak di Arab, nak di Melayukan. Okey. Jadi itu meliputi semua pujian. Jadi alhamdulillah, segala pujian, semua bentuk pujian. Pujian yang diberikan oleh hamba kepada, pujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, pujian yang diberikan oleh Allah pada zatnya, pujian yang diberikan oleh hamba kepada Allah SWT, atau pujian yang diberikan oleh hamba pada hamba. Pujian tu tak ke mana, lillahi rabbil alamin, kesemuanya kembali kepada Allah SWT kita. Sebab itu kita panggil dia alif lam istighraqi.
Dan kalau alif lam, satu lagi alif lam ihdu zihni. Jadi saya mengatakan an-nifaq. Apa maksud saya dalam an-nifaq tu? Itu maksudnya alif lam ihdu zihni. Apa yang diucapkan oleh mutakallim sewaktu di dalam pembicaraannya yang tidak dijelaskan tapi dibawa dalam bentuk makrifat. Dia dah tentu dah. Makrifat ni dia dah tentu dah. Benda tu di dalam pemikirannya. Situ kita panggil dia alif lam ihduz zihni, iaitu ada di dalam niat mutakallim yang berkata-kata. Alif lam ihdu khariji, maksudnya alif lam itu apa yang dimaksudkan oleh orang-orang di luar selain daripada mutakallim, iaitu mukhatab. Mutakallim, orang yang bercakap, dia akan khitabkan percakapannya pada pendengar. Jadi alif lam ihdu khariji ni apa yang dimaksudkan oleh pendengar. Dan alif lam jinsiyah, walaupun alif lam itu dia memberi makna umum, dia tidak memberi makna khusus, dia memberi makna nakira. Biasanya alif lam tadi memberi makna makrifah. Fa akalahu az-zi'bu, az-zi'bu di situ alif lam jinsiyah. Kami takut Yusuf alaihissalam tadi dimakan oleh mana-mana serigala. Mana-mana tu dia panggil alif nakira terjemahnya, dan alif lam itu adalah alif lam jinsiyah. So sebenarnya kalau kita baca nahwu baru kita tahu ni alif lam jinsiyah, atau alif lam istighraq ya, dan sebagainya. Sebab itu penterjemahan tu kita dah faham tahu tu terjemah salah ke terjemah betul. Sebab atas nahwu kaedah tadi. Ya, kena daftar baru. Dan semalam ada pertanyaan, adakah salab tadi? Maknanya kita kata man qatala qatilan, barang siapa membunuh maktul, maka segala apa yang ada di sisi si mati tadi adalah milik yang membunuhnya, iaitu mujahid tadi. Jadi adakah kuda itu termasuk dalam salab jika kuda itu adalah bersama dengan si mati? Maksudnya bila dia berperang sama-sama dengan berkuda. Jadi bila si mati tadi dibunuh oleh orang Islam, mujahid, maka matilah mujahid. Semua barang-barang yang ada pada dia itu adalah milik khusus pada qatil, iaitu mujahid yang telah membunuh lawannya tadi. Dan kalau kuda itu bersamanya, kuda itu juga milik qatil tadilah, milik yang membunuh tadilah di dalam pertempuran. Cuma ada satu pertanyaan semalam, kenapa orang-orang dulu bila berperang dia bawa harta? Ada pertanyaan tu ditimbulkan oleh saudara kita, kenapa orang-orang dulu dia bawa harta begini? Orang-orang dulu dengan sebab harta dan anak pinak. Sebenarnya dia bukan harta saja, anak-anak isteri mereka pun bawa juga. Sebab apa? Harta, anak pinak dan harta ni yang menyebabkan satu orang tadi tenang, kan? Kalau kita ada anak, kalau anak kita hilang dalam pandangan mata kita, kita rasa risau. Kita pergi taman, anak kita hilang, risau kita duk cari mana anak kita. Jadi anak pinak ni dia satu ketenangan. Walaupun dia auladakum tu, inna auladakum fitnah, walaupun anak tu fitnah satu sudut, tapi anak-anak pinak ni juga dia merupakan ketenangan kepada seseorang. Kalau satu sudut dia merupakan satu ketenangan. Okey, kedua. Dan satu lagi ialah harta benda pun juga kan. Harta benda kita, kalau kita hilang, kereta kita baru beli, tidak macam mana. Oh, susah hati kan. Susah hati. Dia merupakan ketenangan. Jadi bila nak berperang, dia perlu tenang. Kenapa satu orang tu dia lari dalam pertempuran? Kenapa satu orang tu dia telah lari dalam pertempuran? Sebab dia nak berselindung, ataupun dia nak menyelamatkan seseorang. Maka dia lari, dia fikir, aku ada anak bini ni. Maka dia pun lari daripada pertempuran untuk selamatkan anak dia. Jadi apabila harta dan anak pinak ni dibawa di dalam pertempuran, maka hati mereka tenang, mereka tak payah fikir lagi, sebab anak isteri ada bersama mereka. Dan yang kedua ialah mereka akan berperang bermati-matian. Sebab apa? Untuk selamatkan, untuk defend keluarga-keluarga mereka daripada musuh
Mereka kata tak perlu lari sebab keluarga dah bersama, dan untuk defend mereka ni maka kita berjuang bersungguh-sungguh. Jadi atas dua dasar lah, supaya tenang dalam perjuangan, kedua supaya berjuang bersungguh-sungguh, bermati-matian walaupun dia seorang kafir sekalipun, apatah lagi orang Islam. Itu reason kenapa mereka membawa harta sahaja. Pertanyaan ditanya, tapi saya kata anak pinak pun sekali jugalah harta benda dan anak pinak ni merupakan ketenangan kepada manusia, maka dibawanya. Sebab tu bila kalah peperangan, wanita-wanita ditawan. Kenapa wanita-wanita ditawan? Sebab dia bawa semua wanita-wanita dia, dia bawa isteri-isteri dia, dia bawa anak-anak dara dia semua, supaya dia berjuang bersungguh-sungguh. Itu kaedahnya. Kenapa harta dan anak pinak dibawa di dalam peperangan semasa dahulu. Wallahualam. Itu jawapan yang diberikan oleh ulama. Okey. Jika munafik itu, jika seorang Islam mempunyai tanda-tanda sedemikian, maka dia menjadi munafik amali. Dah ada tanda dia orang Islam, yang tekad dia betul, cuma dia menjadi munafik amali lah, kerana dia menyerupai munafik i'tiqadi. Daripada segi sifat dia menyerupainya. Munafik i'tiqadi ialah kafir, hanya luarnya Islam sahaja, dalam dia tu i'tiqad dia tak betul mengenai Islam, dia tolak Islam terus. Waktu dia percaya Islam, cuma perbuatan luar dia tadi menyamai perbuatan munafik yang i'tiqadi. Hakikat hadis ini adalah untuk memberi peringatan. Apa tujuan hadis ini? Untuk memberi peringatan pada kita dan memberi targhib, iaitu galakan pada kita agar kita semua ni, mereka ni yang diberi targhib ini menghindarkan diri daripada perbuatan itu. Kalau kita kata aku nak tipu, tak boleh, tu tipu tu salah satu daripada sifat munafik. Takkan aku nak memasukkan diriku ke dalam sifat munafik tersebut. Begitu. Kedua, zahirnya Nabi ingin memberitahu bahawa munafik yang ada pada zaman baginda mempunyai 3 tanda sedemikian. Dan Nabi nak beritahu juga, munafik yang ada pada zaman aku ni, munafik i'tiqadi ni, banyak sifat dia. Salah satu daripada sifat-sifatnya 3 perkara ni. Ada tambahan lagi di dalam hadis yang lain. Wallahualam. 4 perkara. Tadi 3, ni 4 pula tambah soh. Begitu. Sebab tu satu-satu hadis tu tak diberitahu semua alamatnya, akan diberitahukan. Jika berulang, maka kiraannya tak dikira lah. Jika berganda dan berulang kali kedua, maka kalau ditambahnya 1, tambahnya 1. Okey, kaedah dia macam tu. 4 perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi munafik. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa iza haddasa kadzaba wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 sifat barang siapa yang ada padanya maka dia ialah munafik yang sebenar, dan barang siapa munafik yang khalis, betul-betul munafik, barang siapa yang mempunyai salah satu sifat daripadanya, maka dia mempunyai satu sifat daripada sifat-sifat munafik. Manakala ada salah satu sifat lah, sehingga dia meninggalkannya. Jika seorang itu meninggalkan sifat tersebut, barulah dia bebas daripada gelaran munafik itu. Apabila diberi amanah, orang munafik ni bila diberi amanah, dia mengkhianati amanah tadi. Dan apabila dia bercakap, memang ada percakapannya itu dusta. Dan apabila dia membuat perjanjian, maka dia memungkiri perjanjian yang telah ditandatangani tadi atau telah dijanjikan tadi. Dan ketiga, yang keempat ni risau ni, bila bertengkar, jangan maki hamun. Sifat orang munafik ni, dia bertengkar dia maki hamun. Kalau kita bertengkar, kita kata menatang beruk ni, kata kalau Kelantan tu bahasa dia kasar kan, menatang beruk ni. So perkataan tu agak kasar. Dan jangan bertengkar dan maki hamun, maki atau sumpah serapah ke apa semua. Itu adalah salah satu daripada sifat munafik. Ada 4 perkara jika didapati pada seorang itu, maka dia benar-benar munafik. Pada hadis ini sebelumnya disebut 3 tanda, dan kemudian dinyatakan 4 tanda.
Ada kemungkinan pada mulanya Allah memberitahu 3 saja perkara ini kepada Nabi. Kemudian Allah menambah ilmu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada reasonnya. Kedua, Nabi kadang-kadang mengkhabarkan kurang dan kadang-kadang lebih mengikut keadaan dan tempat. Kadang-kadang kita kan nak sebut 6 tapi sebut 3 aja, nak sebut 7 sebut 5 aja, tak sampaikan lagi 2. Mungkin 2 lagi tu tak rasa penting untuk orang yang berada di hadapan. Pendapat ketiga yang pertama tadi ialah tanda munafik amali. 4 ini, yang keempat itu ialah tanda munafik hakiki. Ataupun boleh jadi begitu juga pendapat ulama. Ataupun mafhumul adat laisa mu'tabar. Kita kata bilangan tu tidak menunjukkan ketepatannya, nak menunjuk banyaknya benda tadi tu aja. Bilangan yang disebut tidak menjadikannya hanya khusus untuk bilangan tu pak mesti pak. Tak, bukan ihtirazi, tapi ittifaqi, bahkan untuk menunjukkan banyaknya tanda-tanda munafik. Jawapan kelima, banyak lagi ilah-ilah dan jawapan-jawapan yang diberikan oleh ulama di sini. Kelima ialah salah satu lagi, satunya ialah alamat dan satu lagi ialah satu dalil yang khusus. Tiga ni alamat, satu dalil, hujah pula. Ni hujah ni apa dia? Dia bercakap, bila bergaduh mesti bertengkar. Itu hujah dan dalil. Pemisalan munafik. Jadi munafik ni dimisalkan seumpama apa? Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul munafiq kasyatil a'irah baina ghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marrah. Rawahu Muslim. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, perumpamaan seorang munafik ialah seumpama seekor kambing betina yang mencari jantan di antara 2 kelompok kambing. Kadang-kadang dia ke sana dan kadang-kadang dia ke sini. Okey, kadang-kadang pemisalan. Dalam bahasa Arab, faham? Dalam bahasa Arab, dia memberi satu pemisalan. Pemisalan ini kita panggil dia tashbih. Maknanya pemisalan. Panggil Arab kita panggil dia tashbih. Jadi dalam bahasa Arab dia ada banyak. Dia ada 4 perkara di dalam tashbih ni. Satu ialah musyabbah bihi, perkara yang tak ditashbihkan dengannya. Satu musyabbah, yang perkara yang nak ditashbihkan dengannya. Musyabbah tu yang ditasbihkan, yang dimisalkan, dan perkara yang nak dimisalkan. Musyabbah bihi, perkara yang nak dimisalkan dengannya. Musyabbah, perkara yang dimisalkan. Dan huruf tashbih. Ada satu huruf yang diletakkan dengan seperti kaf tashbih. Kaf tu menunjukkan huruf yang digunakan untuk memisalkan. Dan satu lagi, illah tashbih. Apa reason yang kita ilahkan? Apa reason yang kita samakan musyabbah tadi dengan musyabbah bihi? Asalnya musyabbah bihi lah. Dan musyabbah bihi ni asal disebut nombor 1. Dan selepas huruf tashbih disebut musyabbah. Ini kaedah bahasa Arab, saya nak ajar sikit di situ. Iaitu musyabbah bihi. Misalnya tengok Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Zaid kal asadi, seperti singa. Musyabbah bihi dengan musyabbah bihi. Asalnya musyabbah bihi tu yang nak ditasbihkan dengannya tadi, pada yang telah ditasbihkan tadi, yang telah dimisalkan tadi, perkara yang nak dimisalkan dengannya. Zaidun, Zaid ni musyabbah bihi kita panggil dia. Kal, alif kaf tu dia panggil huruf tashbih. Kaf huruf tashbih ataupun kaf huruf tashbih. Okey. Kaf huruf tashbih dan musyabbah. Musyabbah tu ialah selepas huruf tashbih. Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Zaid seperti singa. Sekarang Zaid itu dimisalkan dengannya seperti singa. Zaid macam singa.
Maka Zaid tu musyabbah bihi, yang nak dimisalkan dengannya lah. Pada asalnya musyabbah tu, pada musyabbah tu. Tapi asal dia musyabbah bihi tu. Musyabbah bihi asal, sebab benda yang nak dimisal tu yang asal. Sekarang kita nak samakan Zaid itu dengan singa. Dan kenapa kita samakan Zaid itu dengan singa? Itu dia panggil wajah tashbih. Sebab perumpamaan tadi, kita panggil dia wajah tashbih. Zaid seperti singa. Jadi wajah tasbih ni dia tak seperti 100%. Cuma mungkin pada sifat sahaja yang ditasbihkan tadi. Zaid seperti singa. Kenapa kita kata Zaid itu seperti singa? Kerana dalam singa ni ada satu sifat. Sifat singa ni syuja'ah. As-suja'ah, keberanian. Jadi oleh kerana Zaid ni begitu berani dalam pertempuran, dalam medan-medan pertempuran, dia berada di hadapan. Maka ditashbihkan Zaid itu seperti singa. Bukan muka dia macam singa berjambang ni, posinga ni. Tak. Bukan posinga, ustaz posinga berjambang. Tak. Bukan sebab orang berjambang tu kita tasbihkan dia dengan seperti singa. Tidak. Zaid seperti singa kerana dalam singa tadi ada satu sifat. Dalam singa tadi ada satu sifat yang istimewa. Dia dipanggil Raja Hutan kerana keberaniannya tadi. Maka Zaid telah ditashbihkan seperti singa. Zaid seperti singa. Maksudnya Zaid tu sifat dia berani macam sifat singa tadi. Bukan Zaid tu muka dia supaya singa. Tak. Begitu. Dia panggil wajah tashbih. Ilah tashbih. Sebab disamakan dengannya. Okey, kita tengok. Masalul munafik. Al-munafik kal-syad. Munafik ni seperti kambing. Asyad ni kambing betina. Seperti kambing betina airah baina ghanaman, yang mencari jantan di kalangan kambing-kambing waktu mengawan. Jadi mencari jantan waktu di antara kambing-kambing. Jadi kambing betina kali kambing jantan. Maknanya waktu mengawan, bila waktu mengawan, kambing betina dia akan mengebek. Itu tanda dia nak ke jantan. Binatang-binatang lain lah. Ada kan kucing, waktu dia mengawan. Jadi ada bunyi dia. Kucing betina tu dia ada bunyi dia. So dia mencari jantan lah tu waktu mengawan. Binatang-binatang dia ada musim-musim mengawan dia. So seperti kambing betina yang mencari jantan. Okey. Jadi munafik ni seperti kambing betina. Kenapa? Sebab apa? Mencari jantan, maksudnya supaya mencari hajat. Orang yang mencari hajat, orang yang mencari sesuatu supaya hajatnya disempurnakan. Itu sifat dia. Maknanya dia supaya, kenapa dia cari jantan? Supaya hajatnya disempurnakan. Supaya keinginannya tersempurna dengan dia melakukan demikian. Jadi di sini Nabi SAW telah tashbihkan munafik tadi. Pemisalan munafik itu seperti kambing betina yang mencari jantan. Okey. Di sini perumpamaan menunjukkan sifat dari dua, pengecut si munafik. Ke sana ke sini untuk ada tujuan dia nak menunaikan hajat. Oleh kerana dia pengecut, maka dia ke sana dan ke sini. Tashbih dia tu sebab supaya hajat dia disempurnakan. Pertama, kenapa hajat dia disempurnakan? Sebab dia pengecut. Dia orang takut. Dia rasa sana kuat, dia pergi sana. Dia kata A kuat, so aku duduk dengan A. Lepas tu dia tengok A tak kuat dah. A berpecah dah. Dia kata kena lari ke B. Dia pun lari ke B. Maknanya dengan dia terumbang-ambing, kadang ke sana, kadang ke sini. Kerana sifat pengecut dia tak berani nak melawan. Dia sifat pengecut. So dia kena cari orang kuat. Dia rasa A kuat, dia pergi tempat A. Dia rasa A tak kuat, dah lepas tu dia pergi tempat B. Mungkin dia rasa B tu tak kuat, mari C. Dia kata aku duduk kat C. Tak semesti 2, 3, 4 pun tak apa. Kurang-kurang 2 tu mesti disamakan. Jadi dia pun pergi untuk berpindah ke satu-satu tempat kerana dia pengecut. Salah satu sifatnya dia pengecut, dan untuk menyelamatkan dia supaya hajatnya tertunai. Duduk di mana pun, okey, hajat dia jalan on saja, tak berhenti. Okey, aku dapat hajat jadi .
Perumpamaan kedua ialah seperti sifat mementingkan diri sendiri. Tadi pengecut. Kedua ialah mementingkan diri sendiri. Tak ada pendirian lah. Tak ada pendirian tu disebabkan dua tadilah. Satu lagi ialah mementingkan diri ke dia. Oh, sekarang dia penting, dia nak apa? Kepentingan dia apa? Maka dia kata aku pergi tempat A lah sebab kepentingan aku dapat diselesaikan di sana. Tapi dia pergi tadi, yang pertama tadi pergi tu sebab dia pengecut, sebab dia rasa dia dapat dibantu oleh A. Sekarang dia cuma nak dapat bantuan saja sebab orang pengecut ni nak dapat bantuan saja. Kedua ialah di sini kedua ialah apa dia? Kedua ni dia ke sana. Kenapa dia ke sana? Sebab apa dia? Dia ada kepentingan dan hajat. Jika tidak, dia akan bersama dengan orang kafir. Dia rasa munafik ni kan, dia takut dia kena serang kat orang Islam, munafik Madinah ni. So dia kata dia berjanji aku bersama orang Islam. Tapi bila orang Islam dah kuat, mari nak peperangan Khandak tu, dia kata tergugat ni. Maka dia bersama dengan orang-orang kafir musyrikin dalam peperangan Khandak. Bani Quraizah tadi, Bani Quraizah tu lah yang belotnya. Sebab tu bila dia belot habis peperangan Khandak, Nabi SAW nak meletak, ada juga seperti kambing hitam ni disebutkan saja kambing Airah. Airah, kambing betina. Airah ni syak kambing betina yang mencari jantan. Tu dia macam-macam tasbih lah banyaknya. Allahu Akbar. Jadi kita nak lindunglah diri kita, jangan kita mempunyai sifat-sifat munafik seperti demikian. Begitu. Jadi itu sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi tengoklah Bani Quraizah tadi. Bila peperangan berlaku, dalam peperangan Khandak, maka dia bersama dengan orang munafik. Membantu orang munafik. Dia Bani Quraizah ni. Bila bersama dengan Bani Quraizah ni, dia bersama dengan orang-orang munafik. Bila bersama dengan orang musyrikin, bila peperangan Khandak selesai, peperangan Khandak tidak berlakunya peperangan sebab Nabi SAW peperangan tu lambat lagi. Jilid ke-7 baru ada peperangan. So saya cerita sikit dalam jilid pertama ni tentang peperangan. Peperangan dipanggil dua, satu ghazwah, satu sariyah. Peperangan dipanggil dalam bahasa Arab ada dua, satu ghazwah, satu sariyah. Ghazwah pluralnya, jamaknya ghazaya. Sariyah jamaknya saraya. Ghazaya, ghazai alif ra, ghazai alif ya alif, ghazaya. Ghazwah singular, ghazaya plural. Saraya, sariyah dan saraya. Okey, ghazwah ialah peperangan yang diserta bersamanya Nabi. Maknanya dalam peperangan tu Nabi menyertai bersama sahabat. Maka peperangan itu dipanggil ghazwah dan pluralnya ghazaya. Jika Nabi menghantar jemaah, Nabi menghantar rombongan jemaah perang, Nabi tak menyertainya, maka golongan itu, mana bos dia tak sertailah, Nabi tak menyertainya. Kita balik pada Nabi lah, senang menanya, bos tak menyertai, maka dipanggil sariyah. Sariyah maknanya jemaah yang Nabi hantar tak ada Nabi dalamnya. Dan ghazwah ialah mana Nabi sendiri menyertai peperangan tersebut. Nabi menyertai peperangan tersebut. So mari ini cerita bab ghazwah pula. Semua cerita bab ghazwah. Okey, dan Nabi tak menyertai peperangan tadi. Okey, sebab tu umat Nabi, sebab tu semasa Rasulullah SAW berada 10 tahun di Madinah, maka Nabi telah menghantar rombongan perang. Yang mana Nabi sendiri menyertainya atau Nabi tidak menyertainya. Jika Nabi menyertainya, kita panggil dia ghazwah. Jika Nabi tidak menyertainya, kita panggil dia sariyah. 150 jemaah
Dalam masa 10 tahun Nabi berada di Madinah, lebih kurang ulama kata 25 ghazaya, 25 ghazwah yang mana Nabi menyertainya, 125 lagi Nabi tidak menyertainya. Ada bilangan 18, 19 ni saya ambil di kalangan pendapat-pendapat ulama daripada kitab-kitab sirah. Jadi 25 yang mana Nabi menyertainya, dan 125 lagi yang Nabi tak menyertai. Apa maksud dia di sini? Oleh kerana umat ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat ini mengambil satu tugas yang besar daripada Nabi, iaitu tugas kenabian. Walaupun bukan Nabi, tapi menjalankan tugas kenabian. Menjalankan tugas kenabian. Jadi apabila nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu semasa hidup Nabi bersama dengan mereka, dan semasa hidup juga Nabi menghantar rombongan ini, nak menyatakan bahawa kerja ini boleh dibuat bersama Nabi. Walaupun tak ada Nabi selepasnya, maka kerja ini tetap mesti diteruskan lagi perjuangannya. Sebab tu Nabi kata zaman dia, Nabi ada pun kena pergi, Nabi tak ada pun kena pergi. Nabi ada pun kena pergi, Nabi tak ada pun kena pergi. Ghazwah. Dan dalam ghazwah pula dia ada dua keadaan pula. Berperang ni dia ada difa' dan dia ada iqdam. Iqdam menyerang, difa' bertahan. Iqdam menyerang, difa' bertahan. Ada dua konsep dalam peperangan. Dalam peperangan pula dia menyerang. Satu menyerang, kita panggil dia iqdam. Kedua ialah bertahan, dia panggil difa', defend lah. Orang putih panggil defend, Arab panggil difa', iaitu bertahan. Difa' tadi bertahan. Jadi kebanyakan peperangan Nabi difa'. Masa zaman hidup Nabi, banyakkan Nabi difa', jarang Nabi iqdam. Iqdam tu Nabi pergi ke Tabuk saja. Iqdam, Nabi pergi nak menyerang orang-orang Rom, sebab nak bertahan, nak pergi menyerang orang Rom di Tabuk. Hal lain kebanyakan Nabi difa', iaitu peperangan Badar, Nabi bertahan di Badar. Peperangan Uhud, Nabi bertahan di Badar. Peperangan Uhud, Nabi bertahan di Uhud. Peperangan Khandaq, Nabi bertahan di dalam Madinah. Difa' ni Nabi bertahan di Madinah. Jadi masa itu difa', dia panggil. Dan kebanyakan peperangan Nabi, yang Nabi itu difa' lah. Nabi tak menyerang, sebab Nabi tak suka membunuh. Dan tak ada satu orang pun yang Nabi bunuh dalam peperangan, kecuali Ubay bin Khalaf sahaja dalam peperangan Uhud. Itu pun Nabi ambil lembing, Nabi lontar, kenalah, tercali lah sikit kat tengkuk dia tu. Luka tercali sikit, macam kena pisau je. Tapi dia teriak macam lembu jantan. Dia orang kata, kau ni luka sikit pun tak padan dengan luka, berteriak macam lembu jantan kau, Ubay bin Khalaf. Maka Ubay bin Khalaf kata, kau tahu tak siapa lembing aku ni? Tak ada orang yang berdebah macam aku. Tahu tak, semua Nabi tak pernah Nabi berada bersama peperangan. Nabi ada pedang, tapi Nabi tak pernah membunuh orang. Nabi bukan dihantar untuk membunuh. Nabi bertahan saja. Jadi kau tahu tak siapa yang lembing aku ni? Tak lain tak bukan, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin. Orang munafik ni dia yakin, orang kafir dia, kalau dia ludah aku pun aku mati ya. Tak payah kena pedang yang sikit ni. Kau tahu tak, sebelum sehari dia sampai ke Mekah, dia mati. Ubay bin Khalaf. Jadi Nabi itu saja yang Nabi menyerangnya, Nabi lembingkan. Nabi ambil salah satu lembing, Nabi lembing tu aja. Yang lain tidak, Nabi difa'. Okey, kita balik kepada cerita Bani Quraizah tadi. Bani Quraizah ni, dia bersama dengan orang kafir. Bila bersama dengan orang kafir, maka peperangan Khandaq telah berlaku. Peperangan Khandaq tidak berlaku, kenapa? Nabi telah menggali lubang. Saya cerita simple aja. Nanti kita akan belajar balik yang secara detail battle, peperangan. So difa' ni, Nabi dia menggali lubang. Bila gali lubang, lubang tu tak boleh dilompati oleh kuda. Maknanya kalau kuda lari pecut daripada nak lompat, lubang tu tak lepas. Pasal lubang tu luas, dalam dan luas, mesti kuda akan jatuh. Jadi dia akan buka luas. Kecuali satu orang sahaja yang boleh lompat dengan kuda.
yang boleh lompat dengan kuda seorang saja daripada musuh. Dia lompat masuk di dalam orang Islam. Amr bin Abdul But. Oh, nama badaboh ni, nama laknatullah ni, Amr bin Abdul But. Amr bin Abdul But ni dia undur belakang kuda. Dia dalam peperangan Uhud dia lompat. Dalam peperangan Khandaq dia pun lompat. Lepas dia pun kata tengok siapa berani tentang aku. Memang Amr Abdul Wud ni kalau dia naik kuda dia tinggi besar, dia kaki dia meleret kat kuda tu. Kuda Arab tinggi tau. So dia letak kuda dia tu, kaki dia meleret kat kuda tu. Kuda tu besar, dia putus lari belakang, dia undur, dia lompat. Bap! Bila dia lompat tu dia cabar, siapa berani nak lawan aku? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang untuk lawan dia. Dia kata, engkau budak tak boleh lawan aku, engkau tak akan menang. Bila Ali bertempur dengan dia, Ali telah dijatuhkan. Dia kata, Ali, aku tak nak bunuh engkau bukan lawan aku. Maka Ali lawan lagi, Ali dijatuhkan. Maka kali ketiga, Ali kata, oh tengok belakang. Dia pun tengok belakang, Ali pun pancung dia. Habis. Jadi peperangan boleh ada helah. Dia tidak boleh menipu, tapi helah. Dan peperangan itulah ghadar. Helah. Peperangan tu helah. Sebab tu dia ada strategi peperangan untuk menghelah musuh supaya terperangkap. Jadi dia bila kali ketiga Ali kata, kau tengok kat belakang. Maka Amr bin Abdul Wud pun tengok belakang. Ali pun pancung kepala dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kena pancung. Okey, jadi dalam peperangan Khandaq ni, satu orang tu aja boleh lompat. Dan bila Nabi selesai peperangan Khandaq, Nabi nak buang baju besinya. Nabi pakai baju besi sebagai penyelamat walaupun perang. Orang Nabi tak payah pakai dah, Nabi pakai baju besi. Nabi menyerang dia, Nabi pakai baju besi. Nabi nak buang baju besi, baju perang tadi. Maka Jibril alaihissalam datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, peperangan belum tamat. Sekarang Allah Ta'ala perintahkan untuk tuan pergi ke Bani Quraizah. Kerana Bani Quraizah sekongkol dengan orang-orang Mekah dulu, orang-orang Quraisy. Pergilah Bani Quraizah. Pergi ke Quraizah, Bani Quraizah tak takut dah. Dan dia dikepung di dalam kila'ahnya selama 3 minggu. Dia tak boleh keluar. Dia panggil kila'ah. Kila'ah ni orang tu dia boleh bertahan di dalam, tapi dia akan terlepas dengan perjanjian. Orang-orang Arab ni dia dipanggil dia ada halif. Halif ni ialah perjanjian di antara sesuatu kaum. Perjanjian dipanggil halif. Kaum ni ada halifnya dengan kaum ni. Kaum ni ada halifnya dengan kaum ni. Halif ni ialah satu kaum yang berbeza, maka dia berjanji satu sama lain, bila aku susah kau tolong aku, bila aku senang kita sama senang. Ada dua perjanjian. Jadi halif orang Bani Quraizah ialah di Madinah ada dua kaum, iaitu di Madinah ada dua kaum. Siapa dia? Aus dan Khazraj. Dan Aus, kaum Auf adalah halif kepada Bani Quraizah. Halif ni maksudnya orang mana Bani Auf ni, kaum Aus ni di Madinah, dia telah berjanji untuk bersama dengan Bani Quraizah apa hal sekalipun sebelum Nabi datang lah. Sebelum Nabi datang, lepas Nabi datang mereka dah mengikuti Nabi, tapi perjanjian mereka tetap ada. Jadi bila kaum Bani Quraizah ni dikepung, maka dia kata, Nabi kata, okey, saya akan buat keputusan kepada kamu. Maka Yahudi menyerah diri. Bila Yahudi menyerah diri, dia kata dia menyerah diri. Dan keputusan dia, Nabi kata, okey, keputusan pada kamu ialah apa? Iaitu keputusan pada saya. Saya nak supaya kaum saya ni, kaum kami Bani Quraizah ni diputuskan oleh Aus. Sebab Aus tu orang perjanjian dia. Dia ingat Aus ni kawan dia. Dalam perjanjian dulu dia ingat Aus ni akan buat keputusan, akan menyebelahi bagi pihaknya. Maka datanglah ketua Aus. Siapa dia? Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Dia dua. Satu ketua Aus ialah Sa'ad bin Mu'az. Ketua Khazraj ialah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az ni lah yang apabila beliau meninggal, Arash bergegar kerana kematiannya. Nanti kita akan belajar di dalam bab bab kematian nanti. Ni selepas ni lah.
bab sabitnya kematian, bab isbati adzabil qubur. Di situ tentang cerita Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, aras bergegar kerana kematiannya. 70,000 malaikat menuruni jenazah, sembahyang jenazah bersamanya. Aras bergegar. 70,000 malaikat 70,000 malaikat menjembayangi sembahyang jenazahnya. Nabi telah menurunkan, Nabi mengimami jenazahnya, Nabi telah menurunkannya ke kubur. Tapi dalam bab kubur tu nak beritahu, setiap orang mati pasti akan dihimpit oleh kuburnya. Maka bila Nabi masukkan kubur Sa'ad bin Mu'az ni, kubur menghimpitnya. Jadi Nabi kata, cerita dia tak habis, kat di situ, kita sambung nanti dalam semula. Maka Nabi kata, setiap orang mati pasti akan dihimpit kuburnya. Tak kira orang beriman, orang baik atau orang buruk. Cuma leganya himpitan tu ada dua. Himpitan kasih sayang seperti ibu mendodoi anak, atau himpitan terkaman musuh terhadap lawannya. Kita anggap kubur tu jadi sahabat kita, dia himpit macam nak dodoi. Macam mana nak dodoinya Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. So kita akan belajar nanti di dalam babul isbati azab. Banyak cerita nak diceritakan lagi di sini. 6,000 hadis tuan-tuan, 6,000 hadis. Kan? Ni baru ke 57 ya baru. So saya telah cerita sedikit sebanyaklah pada tuan-tuan. Jadi Sa'ad bin Ubadah, dia kata okey, kerana Sa'ad bin Ubadah adalah ketua Aus, maka dia kata kami bersetuju untuk menerima keputusan daripada ketua Aus, bukan daripada Nabi. Nabi pun serah keputusan itu dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Pada masa itu Sa'ad bin Mu'az tadi dalam keadaan cedera. Masa peperangan Uhud dia terkena lembing, masa peperangan Khandaq dia terkena lembing, dia tercedera. Dia datang dalam keadaan tercedera. Nabi kata, bangun untuk ketua kamu yang telah datang. Apa Sa'ad bin Mu'az putus pada buat keputusan kepada Bani Quraizah ni? Apa keputusan dia pada Bani Quraizah ni? Iaitu semua lelaki balik dibunuh. Allah, keputusan dia berbeza sebagaimana yang berbeza daripada apa yang diharapkan daripada Bani Quraizah. Sa'ad bin Mu'az kata, semua balik kena bunuh. Wanita dijadikan tawanan dan anak-anak yang belum balik dijadikan hamba. Jadi ada satu orang sahabat tu, nama apa daripada Bani Quraizah, masa dia kecil tu dia tak dibunuh, masa tu dia tak balik lagi. Lepas tu dia dijadikan tawanan, dia masuk Islam. Lepas tu dia Yahudi lah. Nama apa nanti ada dalam kisah, saya terlupa nama dia, selalu terlupa dia. Kadang-kadang banyak sangat, jadi terlupa nama tu. Dia kata, macam mana nak tahu balik tak balik? Dia mesti ada tanda dan alamatnya. Pada masa itu setiap lelaki balik, perempuan kita dapat tahulah dia datang haid tak datang haid. Kalau dia dah balik. Jadi macam mana? Dia kata dia akan cek. Setiap orang kena cek. Budak-budak lelaki kena cek. Ada bulu pahat di zakarnya, di kemaluannya tadi ada bulu pahat, maka sudah dikira balik. Dia kata, aku selamat masa tu bulu pahat tak ada lagi, dia kata. So dia diselamatkan tadi. Bani Quraizah bersama dengan orang kafir. Okey, itu maksudnya peperangan tadi. Mana kita pergi tadi? Jadi sifat tadi peperangan, kita cerita tentang perumpamaan sifat mementingkan diri. Itu orang Islam, itu maknanya sifat mementingkan dirilah. Orang munafik ni sifat dia mementingkan dirilah. Bani Quraizah tadi, dia rasa orang kafir boleh bantu masa tu kuat, dia pergi habislah dia keputusannya. Jika tidak, dia bersama dengan orang kafir sebagaimana Bani Quraizah. Okey, seterusnya fasal kedua ialah hadis-hadis yang dimuatkan oleh pengarang, iaitu hadis-hadis selain daripada Bukhari dan Muslim. Sebab tu saya akan bagi sanad pada tuan-tuan, Bukhari, Muslim, dan selain Bukhari dan Muslim apabila kita habis di dalam pengajian kita nanti. Dr. Hasbullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hasbullah Muhammad, itu juga dia pengurusi masjid yang besar tu, Masjid UIA. Masya-Allah, Dr. Hasbullah. Orang mana doktor?
orang wakaf baru, orang sekampung. Sekampung dengan orang rumah saya lah. Okey. Dr. Cik Anwar tu, dia salah satu doktor juga di UIA tu juga, di IUA Kuantan tu, Masya Allah. Tapi doktor tu kuat ngaji, Dr. Hasbullah. Dr. Cik Anwar tu doktor tapi ngaji kitab, pondok-pondok, Masya Allah. Barakallah fiqh. Orang Yahudi melampaui batas. Orang Yahudi ni kenapa dia melampaui batas? Wa an Safwan bin Assal radhiyallahu anhu قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له صاحبه لا تكن نبي إنه لو سمعك لكان له 4 أعين فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فسأله عن آيات بينات فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا فرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه فقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قال إن داود دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي وإني نخاف إن تبعناك أن يقتلنا يهودا Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Safwan bin Assar radhiyallahu anhu berkata, seorang Yahudi telah berkata kepada sahabatnya, 2 orang Yahudi, dia salah satu seorang duduk tengah berdomestication, duduk tengah bercakap tahadus bersatu sama lain. Maka salah seorang kata, mari kita pergi berjumpa dengan Nabi tersebut. Mari kita pergi jumpa Nabi. Yahudi ni dia tak percaya pada Nabi. Kenapa dia panggil Nabi? Begitu, satu persoalan. Mari kita pergi berjumpa Nabi tersebut. Sahabat dia seorang lagi kata, jangan panggil Nabi. Dah kita tak percaya Nabi, kenapa panggil Nabi? Sesungguhnya jika dia mendengar, maka akan terbeliak matanya. Kalau kita panggil Nabi, dah lah kita tak percaya kat dia, kita panggil dia Nabi, terbeliaklah mata dia. Tapi orang Arab kata mata dia akan jadi 4 biji, 4 a'yunin. Akan jadi 4 biji mata. 4 biji mata. Kenapa dia kata 4 biji mata? Kenapa saya terjemah mata terbeliak? Saya terjemah muhawarah, saya tidak terjemah lafzi. So, kenapa jadi 4 biji mata? Nanti kita terang sebentar. Lalu mereka berdua telah datang berjumpa Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi tentang berkenaan 9 ayat bayyinah. 9 ayat bayyinah ni tanda-tanda yang Allah SWT telah turunkan kepada Nabi Musa AS untuk menentang Fir'aun. Sabda Nabi kepada mereka 2. Mereka dah tanya, nak uji Nabi, takut Nabi tak tahu kan. Mereka nak tahu 9 tanda bayinat ni, 9 tanda ni, 9 tanda ayat-ayat bayinat ni. Takut Nabi tak tahu. Nabi pasti tahu. Nabi kata orang ni tak boleh bagi tahu pun. Kalau dia tahu pun dia nak uji aku. Cuma Nabi menyampaikan sesuatu perkara kepada mereka yang mana mereka melakukan perkara tersebut dan dia merupakan dosa-dosa besar. Nabi kata, kau ni Yahudi ni laknat sebab dosa-dosa ni. Engkau tanya aku, masa tu engkau tu dimuliakan, tapi sepatut kamu dilaknat. Begitu. Sesungguhnya maka Nabi tanya lain, Nabi jawab lain. Kenapa tanya lain, Nabi jawab lain? Sebab jawapan pertanyaan tadi, jawapan kepada soalan tadi tak sesuai. Kalau sesuai pun sebab kita tahu orang tu dia nak uji kita, kita tak payah jawab lah. Kita jawab benda lain, perkara yang penting untuknya. Nabi beritahu benda yang penting yang dia tak buat. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Orang Yahudi suka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nanti kita cerita terang. Kita terjemah dulu. Allah.
akbar. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan hak. Jangan membawa orang yang tidak bersalah kepada pihak pemerintah agar dia dibunuh. Jangan melakukan sihir, jangan memakan riba, jangan menuduh wanita yang bersuci berzina, jangan melarikan diri daripada pertempuran. Dan salah satu hukum, ni kan, jangan tu benda-benda dosa-dosa besar belaka tu. Dan jangan, salah satu hukum yang khusus untuk orang Yahudi ialah jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Maka mereka telah mencium tangan dan kaki Nabi. Betul, ni hukum-hukum yang ada dalam Taurat yang Nabi cerita pada mereka. Mereka nak tanya tanda mukjizat je. Nabi cerita hukum yang ada dalam Taurat kepada mereka. Mereka kata, biji macam ni. Maka cium tangan dan kaki Nabi. Cium tangan Nabi. Macam percaya kat Nabi ni. Tapi buat-buat percayalah. Orang Yahudi juga pakai belaka. Mereka telah mencium tangan dan kaki baginda. Kami bersaksi bahawa Tuanlah Nabi. Penyaksian itu sebenarnya olok-olok. Kami bersaksi, kami percaya ni kat Tuhan ni sebagai Nabi. Nabi pun bersabda, Nabi bertanya, apa yang menegah kamu daripada ikuti aku? Engkau tu cakap mulut je, dalam tak pun. Apa sebab kamu tak ikut aku? Mereka berkata dua sebab. Pertama, sesungguhnya Nabi Daud telah berdoa kepada Tuhannya, Rabbnya, supaya sentiasa Nabi itu daripada zuriatnya. Dia kata Nabi Daud dah doa dah, keturunan Nabi ni daripada kami. Jadi kamu bukan keturunan kami. Macam mana kami boleh terima kamu? Kata Yahudi tadi. Dan kedua, kami takut. Yahudi ni dia enemies. Tak boleh percaya. Satu sama lain tak boleh percaya Yahudi. Kami takut jika kami mengikuti Tuhan, maka Yahudi akan membunuh kami. Kalau Yahudi ni tahu kami masuk Islam, kami tak selamat. Orang Yahudi juga akan bunuh kami. Hadis riwayat Imam Abu Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i rahimahumullah. Pemenangan, apabila seorang Yahudi mengaku sebagai Nabi, maka dia telah memeluk Islam. Dia kata, wa annaka nabiyyun, Tuanlah Nabi. Maknanya dia telah mengaku, wa annaka nabiyyun, Tuanlah Nabi. Maknanya seumpama kalau Zahir tu dia dah masuk Islam. Tapi kenapa Nabi tanya, kenapa kamu tak nak ikut aku? Maka bermakna dia bukan Islam. Jadi jawapannya ulama beritahu, jawapan panggilan ini sebagai istihza, mempersendakan. Macam bersenda satu orang tu dia mengaku dia kuat. Alah, kuat sangat dia. Jadi dia kata, orang ni kuat ni, si A ni begitu gagah dapat menumpaskan semua orang-orang. Kalau orang tu gagah, dia nak sendakan. Nampak kuat sangat, aku ludah aja tu. Dia mengatakan perkataan sama, kuat sangat. Tetapi kuat sangat tadi adalah sebagai tujuan nak merendahkannya, nak mempersenda-sendakannya. Jadi dia mengata Nabi Muhammad SAW tu Nabi kerana nak orang macam ni nak jadi Nabi. Tengoklah, dia kata dia menistihzakan Nabi, dia mempersendakan Nabi, berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Orang Yahudi menganggap diri mereka ni alim. Orang Yahudi ni kan sebab Allah pergelilah mempersendakan. Arab kata istihza, mentertawakan dia, merendah-rendahkan dia. Yahudi ni menganggap dia cerdik. Betul lah, Yahudi ni dia menganggap dia cerdik. Memang cerdik. Yahudi ni dia makan manna wa salwa. 40 tahun makan manna wa salwa tau. Bukan sikit. Sesak di padang pasir teh tu yang Nabi Musa AS bawa rombongan tu, yang didoakan oleh Bal'am ibnu Ba'ura. Cerita lain nanti semula. Bal'am ibnu Ba'ura cerita semula. Kita nak cerita Yahudi ni dulu. Macam mana Nabi Musa AS kena doa. Nabi Musa AS kena doa oleh satu orang wali Allah, Bal'am ibnu Ba'ura. Dia didoakan. Nabi Musa sesat dengan tenteranya di padang pasir teh selama 10 tahun. Padang pasir itu tak luas pun. Lebih kurang about dalam 15 km persegi je. Tapi tersesat. Tak boleh keluar daripada pasang pasir. Tak jumpa jalan. Bila berjalan, esok berjalan. Bila tidur malam, esok duduk tempat yang sama. Bila berjalan lagi, esok tinggal tempat yang sama. Duduk tempat yang sama. Jadi semua anak-anak Yahudi ni, sebahagianlah anak-anak Yahudi ni yang lahir di padang pasir teh 40 tahun. Mesti beranak 40 tahun sesak. Makan man nawas salwa aja. Man tu getah. Macam getah. Betul orang kata getah man tu. Arabic glue. Arabic glue tu. Man tu dia panggil macam getah gitu. Macam getah yang manis seperti
getah yang manis seperti madu. Getah tu manis saja, getah man tu. Kalau banyak tafsir lah kata man tu getah manis macam madu di situ. Kedua ialah salwa. Salwa ni burung, macam burung itulah. Maknanya burung di setuknya madu, macam kita gak apa tu, ayam bakar madu lah. Begitu, tapi taklah bakar pun. Tapi dia makan 40 tahun, otak cerdik, makan air daripada syurga je. Mana wasalwa tu. Bila beranak, masa tu Yahudi beranak dengan pakaian sekali. Masa tu mana ada nak jahit-jahit pakaiannya. Pakaian sekali beranak. Besarnya dia, besarlah pakaian tadi. Besarnya dia, besarlah pakaian tadi. Bila dah tua dah, 40 tahun dah, homo pakaian tu kau besar, tak buruk-buruk. Itu Masya Allah. Dia manja sungguh Yahudi ni. Allah buat macam-macam kat dia. So tu dia manja. Dia rasa dia gedebek. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia mulia. Sebab dia rasa dia cerdik. Sebab dia diberi kitab dahulu. Sebelum Injil dan Quran diturunkan. Jadi orang Yahudi menganggap dia ni alim. Orang Yahudi ni menganggap dia ni alim. Orang yang berpengetahuan. Cendekiawan. Orang yang ada cendekiawan. Manakala orang Arab dianggap sebagai buta huruf. Orang ni pok-pok perang dia, tak tahu apa dia. Orang yang berlaku peperangan. Jadi dia kata ni orang-orang tak cerdik. Kita orang cerdik. Jadi orang cerdik ni kita tak perlu pada Nabi. Kita perlu pada pemikiran kita saja. Sebab tu Aristotle. Jadi kan orang-orang falsafah. Orang-orang falsafah ni, Aristotle ni, dia sezaman dengan Nabi Musa. Dia maknanya dalam kitab Taurat. Dia beriman dengan kitab Taurat. Lama Aristotle, Socrates, ni orang-orang Yunani dahulu. Jadi orang-orang ni dia kata kita tak perlu ikut Nabi. Dia selepas Nabi Musa, tapi di kalangan nubuah Nabi Musa lagi beriman kepada Taurat. Jadi orang masa tu beriman pada Taurat. Jadi dia kata kita orang cerdik tak perlu pada Nabi. Kita orang cerdik tak perlu kepada Nabi-Nabi. Jadi dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada Nabi. Dia kata kita tak perlu ikut Nabi sebab kita orang cerdik. Kita tak perlu ikut Nabi sebab kita orang cerdik. Ni Yahudi ni dia kata kita tak perlu. Jadi orang-orang falsafah ni begitulah, fahaman dia batil. Dia kata kita tak perlu. Kita percaya pada Allah, tetapi kita ni percaya pada Allah, tetapi kita tak perlu beriman kepada Nabi yang sebelumnya, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Dia tak beriman lah. Seperti itu. Dia tak balik oleh kerana dia percaya bahawa kematian ada. Kematian itu pasti. Maka Aflatun, Aristotle. Aflatun dalam bahasa Arabnya Aristotle. Dia kata aku nak berubat mati. Dia tahu mati ada, tapi dia nak cuba ubat mati. Macam mana dia nak ubat mati? So cerita dia kat di situ, kita cerita semula. Ingatkan tu, bukan masa dia nutup, saya cerita lagi macam mana Aristotle, Aflatun nak ubat mati. Okey, jalan dulu. Nak bagi tahu dia rasa ni dia orang cerdik lah. Orang cerdik, orang-orang falsafah ni dia rasa dia orang cerdik, tak perlu ikut orang kata-kata dia tu, orang kata hikmah, mengarut semua tu. Tak apalah, yang mana tak bersalahan dengan syariat kita pakai, tapi akidah yang batil dan bersalah dengan syariat kita tinggallah. Begitu. Jadi Arab dianggap buta huruf. Oleh sebab itu mereka enggan untuk mempercayai Nabi datang daripada bangsa Arab. Dia kata mana boleh Nabi akhir zaman bangsa Arab, tak boleh terima, tak masuk akal. Dalam Al-Quran Allah telah membezakan ada dua jenis kafir. Dulu kita kata sebab kekafiran tadi, orang kafir tu dia ada dua sifat, dan orang kafir tu sendiri ada dua jenis. Satu yang mana dia cenderung kepada Islam, satu lagi yang mana dia memusuhi Islam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kita dalam surah ini, yang surah Maidah ayat terakhir sebelum masuk juzuk ke-9. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu qalu alladzina qalu inna nasara zalika bi annahum minhum qissisina wa rahbana wa annahum la yastakbiru. Ya Allah bezakan Yahudi dengan Nasara di sini, kedua-duanya kafir.
Demi sesungguhnya Muhammad, wahai Muhammad, la tajidanna asyaddanna, pasti dan pasti kamu akan mendapati manusia yang keras sekali adawah. Yahudi ni ialah mereka yang bermusuhan sejak anak cucu cicit lagi dengan kita. Iaitu sekali pemusuhan mereka kepada orang beriman, iaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi dan orang musyrik ni dua golongan yang memusuhi Islam. Sebab tu dia tak dapat hidayah. Dan Nabi kata wala tajidan, Allah Ta'ala kata wala tajidanna aqrabahum, dan sesungguhnya engkau akan dapati orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang beriman, dan orang-orang itu berkata bahawa kami ialah orang Nasrani. Jadi dia ada dua, pendeta Yahudi, padri Nasrani. Dua-dua ni orang yang dipercayai dah, macam kita orang-orang alim lah. Lalu kita dalam agama kita orang alim. Jadi orang alim dia pendeta Yahudi dan padri Kristian. Banyakkan padri masuk Islam dibandingkan dengan pendeta Yahudi. Banyakkan orang Kristian boleh masuk Islam dan terima Islam, dan banyakkan pendeta Yahudi dia tak boleh terima Islam. Dia tak boleh terima Islam. Jadi Allah ceritakan bahawa kami ialah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ni dia mawaddah. Orang Yahudi adawah. Orang Yahudi adawah lil Islam. Orang Nasrani adawah mawaddah fil Islam. Dia mawaddah. Mawaddah lil Islam lah. Itu adawah lil Islam. Mereka itu ialah adawah lil ladzina amanu. Yahuda, orang-orang Yahuda ni dia benci kepada orang beriman. Orang-orang Nasrani dia mawaddah, cinta. Kenapa? Dia cinta ni sebab ada satu golongan yang akan menghasut mereka, yang akan membantu mereka. Iaitu siapa? Bahawa kami telah Allah orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada orang bantu mereka. Siapa bantu mereka? Di antara mereka ialah pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat. Pendeta Kristian ni ahli ibadat kerana mereka tidak berlaku sombong. Pendeta ni, mereka di antara pendeta Yahudi, pendeta Kristian ni, mereka tu kisisin, bersifat kisisin, iaitu pendeta dan ahli ibadat. Ahli ibadat. Jadi orang Kristian ni dia ahli ibadat. Masalah pendeta dia, maknanya padri dia ahli ibadat. Kerana mereka tidak sombong. Dan kebanyakan orang Kristian dia tak sombong macam mana orang Yahudi. So sombong tu Allah samakan di sini. Jadi Allah katakan Yahudi tu penentang Islam, adawatu lil Islam, adawatu lil ladzina amanu ay Yahuda. Dan orang Nasara tadi Allah kata dia iaitu mawaddah lil ladzina amanu qalu inna nasara, kamilah orang-orang Nasara. Jadi dua golongan, yang mawaddah dan yang adawah. Adawah Yahudi dan mawaddah tadi adalah Kristian. Kenapa Yahudi tadi adawah? Kenapa Kristian tadi mawaddah? Kerana dia ada pendorong dia. Pendorong pendeta-pendeta, yakni ulama-ulama Nasara, dia adalah orang-orang rahbaniyah, orang-orang yang baik dan dan tidak mengelirukan masyarakat. Dia baik, sebab tu dia tidak banyak bermusuh dengan Islam. Tapi orang Yahudi ni, pendeta mereka ni adawah. Dan Allah kata orang Yahudi ni menganggap pendeta mereka sebagai Tuhan. Sebab tu Nabi kata, bila ditanya, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Bila Yahudi tanya, dua orang tadi Yahudi tanya, satu-satunya Yahudi ni dia telah menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah siapa? Dalam ayat yang lain Allah kata dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah Allah berkata, Yahudi ni dia telah menyekutukan Allah dengan menjadikan pendetanya sebagai Tuhan, pendetanya sebagai arba, Tuhan yang disembah. Okey, tak apa, undur diri dulu. Saya pun nak full stop di sini. Saya takkan habis insya-Allah. Saya takkan habis. Tak apa. Yang tu boleh tengok sambungan dia lah ke minit ke berapa, tak apa. Yang nak undur diri tu saya boleh undurkan dulu, masya-Allah. Ada orang yang kerja kena bagi komitmen lah dengan kerja, insya-Allah. Jangan risau. Dia berundur tu sebab ada kerja yang lain, bukan tak nak duduk. Tapi jangan risau. Kalau ihtimam, insya-Allah, walaupun tak sepenuhnya ada sanad dia, tapi saya akan tengoklah siapa yang saya akan bagi sanad, ada kesungguhannya. Okey saja, insya-Allah.
Sanad kita lambat lagi 3 tahun. Tapi excited dia. Saya sendiri excited nak bagi ni sanad ni. Majlis sanad ni. Tuan-tuan tak tahulah excited dari mana. Saya pun excited sendiri. Masya Allah. Sebab kita nak buat dengan orang awam dan kita nak buat seluruh pengajian kita. Kita bagi sanad atas dasar seluruh pengajian kita. Bukan hanya satu-satu hadis, tak ada. Saya sendiri excited. Jadi orang Yahudi menganggap pendeta mereka ni sebagai Tuhan. Jadi mereka mensyirikkan pendeta mereka sebagai Tuhan. Mana ayatnya Allah kata ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaman min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Allah kata orang Yahudi ni dia buat Tuhan dia jadikan pendeta dia, orang alim dia sebagai Tuhan. Maka bertanya dalam satu tafsir bertanya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah bertanya Nabi SAW. Salman Al-Farisi telah bertanya kepada Nabi, kenapa orang-orang Yahudi telah dikatakan sebagai menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan? Dalam ayat ni, sebab apa orang Yahudi ni dia, Allah Ta'ala kata dia jadi pendeta mereka ni sebagai Tuhan. So, untuk jawab, mereka menjadikan pendeta dan ahli agama mereka sebagai Tuhan oleh kerana ramai di kalangan orang Nasrani. Jadi sebab apa? Sebab apabila pendeta, saya tak bagi tahu reason di sini. Saya terlupa nak bagi tahu reason di sini. Salah satu reason dia, apabila pendeta Yahudi beritahu kepada orang Yahudi, dia ikut. Apa hak Tuhan suruh, dia tak ikut. Hak Tuhan suruh dalam perintah, dalam Taurat apa dia tak ikut. Tapi hak pendeta beritahu, semua dia ikut. Jadi seolah-olah dia telah menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan lah. Sebab hak pendeta beritahu dia ikut, selepas tu hak pendeta beritahu dia tak ikut, hak Tuhan beritahu dia tak ikut. Jadi dia telah besarkan pendetanya daripada Tuhan. Sebab tu Allah kata Yahudi tadi telah menjadikan ahbar mereka. Ahbar ni pendeta lah, daripada perkataan tulisan. Jadi orang dulu, orang yang menulis tu Hebrew, kan bahasa Hebrew, dan bahasa Taurat tu je bahasa Hebrew. Taurat tu bahasa Hebrew. Taurat tu Hebrew. Injil tu dalam bahasa, Injil tu di dalam dua bahasa. Injil tu bahasa apa? Lupa dah. Injil tu ada dua bahasa yang lebih kurang sama. Saya terlupa dah. Nanti dia sampaikan Injil. Saya akan bahas juga Injil tadi. Dia dah tulis dalam bahasa berapa. Cuma dalam Taurat ni ditulis dalam Hebrew. Jadi pendeta-pendeta mereka orang-orang yang menghafal Hebrew lah, orang-orang yang menghafal kitab-kitab Taurat. Nasrani, ya lah, tak ada terlupa dah tu. Bahasa apa tak tahu dah. Bahasa Injil. Nanti semula akan cerita balik macam mana nak menjawab soalan periksa, macam mana nak letak pen atas ni, atas telinga ni. Ada riwayat di situ. Bahasa Ibrani atau Suryani. Tahu dah bahasa Ibrani dan Suryani. Mungkin saya dah jelaskan dua-dua tadi. Ingat, masya-Allah, jazakallah. Ibrani atau Suryani. Kenapa Ibrani sampai Suryani? Macam bahasa Melayu dengan Indonesia ya, lebih kurang. Suryani dan Ibrani. Dalam riwayat kata Suryani, dalam riwayat kata Ibrani. Okey, tak apa. So kita berhenti kat situ dulu. Jadi dia telah menjadikan pendeta mereka. Jadi ramai orang di kalangan Kristian yang memeluk Islam berbanding Yahudi. Pertanyaan yang ditanya oleh Yahudi hanya untuk menguji. Ayat bayinat ialah mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Apa itu ayat bayinat yang ditanya oleh Yahudi kepada Nabi? Nabi tak jawab. Cuma sini saya bawa ayat bayinat tadi. Tanda-tanda yang mana Allah SWT telah bagi kepada Nabi Musa 9 tanda tadi. InsyaAllah kita sambung esok di situ, iaitu pada tanda-tanda ayat bayinat. Tanda-tanda ayat bayinat ialah mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bukan percaya sangat, percaya betul bulat. Jadi insya-Allah setakat itu dulu. Saya pun, kita hari ni hari Khamis kan, hari Jumaat. Minggu ni kita ada hari Minggu, Sabtu dan Ahad. Dan situ kita panjangkan sikitlah pengajian kita Sabtu dan Ahad. Sebab minggu depan sekali lagi baru kita akan buat daurah 13 dan 14 Jun. InsyaAllah iklan daurah telah diiklankan. Tuan-tuan boleh masuk balik. Tuan-tuan boleh masuk balik dalam masa seminggu 8 hari ni. Pendaftaran dibuat. Jadi
yang dah biasa dia dulu kali pertama kan, kita kelang kabut dan sebagainya. Ini pendaftaran boleh dibuat untuk daurah kali kedua. InsyaAllah kita akan habiskan dalam Kitabul Ilmu 3 campur 1, 4 jam setengah, dan campur 1 jam setengah bagi pihak saja yang saya telah bagikan pada tuan-tuan. Sebelum saya dah bagi masa dan tuan-tuan, insyaAllah semoga Allah Ta'ala bagi taufik pada saya dan tuan-tuan semua. Aku laqawli hadza astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'a muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.